Okey, setelah kita letak semua sisi, ukuran bagi semua sisi ni ke dalam ruangan jawapan, so kita tambahkan. So 10 tambah 10 dapat 20. 20 tambah 18 bersamaan dengan berapa? 36. Jadi tambahkan semuanya, maka akan dapat jawapan 56 meter. Okey, so seterusnya kita akan tengok perimeter bagi oktagon sekata. Okey, so oktagon. Bila murid-murid tengok oktagon, okey, oktagon ada berapa sisi? Okey, so oktagon ada 8 sisi. 8 sisi yang sekata. Sekata sekata bermaksud semua sisi adalah sama panjang. So, dekat sini kita boleh gunakan kaedah darab. Okey. So, setiap sisi ni bersamaan dengan 6 meter. Jadi ada 8 sisi semuanya. Jadi kita masukkan kiraan 8 sisi darab dengan 6 meter. So, bersamaan dengan 48 meter. Okay, so kita tengok pada soalan bawah ni. Namakan poligon sekata dengan perimeter 15 cm. Okey, sebelum tu kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan poligon sekata. Okey, poligon sekata ada 3 atau lebih sisi lurus yang sama panjang. So, tengok dekat sini. Clue dia ialah sisi lurus yang sama panjang. Yang sama panjang. Dia keluar. Okey, sama panjang ya. Okey, poligon sekata tidak ada sisi melengkung. Kalau ada sisi melengkung, dia dah automatik tidak dikira sebagai poligon. Okey, so kita tengok apakah contoh-contoh poligon sekata tu. Okey, yang pertama ialah segitiga sama sisi. Tengok sama sisi. Kemudian segi empat sama. Tengok sama. Semua sisi adalah sama panjang. Okey, so seterusnya pentagon. Okey, pentagon ada berapa sisi? Ya, 5 sisi. So, ada pembetulan di sini. Okey, bentuk ni, ini adalah bentuk heksagon. Dia terbalik, tersalah tulis. So, bentuk heptagon sebelah dia ni. Jadi, heksagon ada berapa sisi? 6 sisi. Kemudian heptagon 7 sisi. Dan oktagon 8 sisi. Dan ingat, semuanya adalah sama panjang. Okey, semua adalah sisi lurus dan semuanya sama panjang. Okey, ingat itu adalah maksud bagi poligon sekata. So, seterusnya, kita tengok. Cuba kenal pasti bilangan sisi dan panjang sisi yang boleh membentuk perimeter 15. Berdasarkan soalan tadi itulah. Yang dia kata namakan poligon sekata dengan perimeter 15. Okey, jadi ada dua bentuk jawapan dekat sini. Yang pertama, 3 darab 5 sama dengan 15. Dan yang kedua ialah 5 darab 3 bersamaan dengan 15. Jadi di sini sebenarnya penting untuk murid, lagi-lagi dah darjah 5 kan, penting untuk hafal sifir. Wajib hafal. Okey, kita tengok. Apa yang dimaksudkan dengan 3 darab 5 yang dapat 15 cm ni? Jadi 3 mewakili 3 sisi. Okey, kemudian panjang bagi setiap sisi adalah 5 cm. Okey, jadi boleh tak murid-murid fikir apa bentuk yang mempunyai 3 sisi? Boleh ingat tak? Boleh tak macam terbayang bentuk apa yang ada 3 sisi? Okey. Kita pergi pada yang kedua. Okey, 5 darab 3 sama dengan 15 cm. Jadi bentuk apa ni? Kita tengok apa yang diwakili dengan 5 darab 3 ni. Jadi 5 darab 3 di sini ialah 5 sisi. Dan panjang setiap sisinya adalah 3 cm. 3 cm. Okey, so tadi kita dah tengok bentuk poligon kan? Bentuk apa yang ada 5 sisi? Okey, kita tengok seterusnya apa dia? Okey, inilah jawapannya. Jadi, 3 darab 5 sama dengan 15. 3 darab 5 cm dapat 15 cm, iaitu 3 sisi. 3 sisi ni tak ada bentuk lain dah. Inilah bentuknya segitiga. Segitiga, ingat, samakah? Sama kaki. Jadi, semua sisi adalah sama panjang dan semua sisinya diwakili oleh 5 cm. Maka dapatlah perimeter hasil tambah 5 tambah 5 tambah 5 akan dapatlah 15 cm.
Okey, yang seterusnya 5 sisi dan panjang setiap sisinya adalah 3 cm. Yang ni yang kita tengok tadi. 5 sisi, panjang setiap sisi adalah 3 cm. So bentuknya ialah bentuknya apa nama bentuk ni? Bentuk pentagon. Okey, jadi bentuk pentagon ada 5 sisi, 1, 2, 3, 4, 5 dan setiap sisinya adalah 3 cm. Jadi cuba kita kira. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Tambah 5 kali. So akan dapat jawapan 15 cm juga. Okey, jelas setakat ni? Okey, so seterusnya. Untuk latihan ni, cari perimeter bentuk di bawah. Ingat lagi tak apa maksud perimeter? Okey, kalau ingat maksud perimeter, mesti boleh jawab soalan ni. So, maksud perimeter tadi ialah hasil tambah, okey, panjang semua sisi. Tambah panjang semua sisi. Itu penting. Mesti kena ingat maksud perimeter tu. Kalau tidak, tak boleh nak jawab soalan perimeter. Jadi, tadi kita dah buatkan latihan macam mana kita nak kira. Dan di sini pun, soalan ni mudah je ni. A, B, C. Ada 3 je soalan. Jadi, cikgu nak korang buat dalam Google Classroom. Dan turn in jawapan kat situ. So, itu sahaja untuk kelas hari ini. Jadi, kita akan jumpa lagi dalam sesi yang akan datang. So, bye.